Hasan Susah Majlis Bandar Johor Bahru Satuan Rasmi Yang Berhormat Daerah Bandar Johor Bahru, Yang Bahagia Ayah Raja Anda Satu Sepuluh di Bandar Susah, Yang Bahagia Penghajir Tuan Aziz Muslim, Pengarah Ikhwan Urusan, Barisan Ketua Jabatan, Ketua Bahagian, Ketua Unit dan seluruh warga kerja PJB yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izinkan kita bersama pada pagi yang berpagi ini. Sebenarnya dengan sesi Iman Urus Perkhidmatan Pelaksanaan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam ataupun ringkasannya SSPA bagi warga kerja ABAP pada kali ini. Terima kasih. Dan kita awali pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Untuk itu majlis diusulkan dan Fazil Ustaz Muhammad Aiman Ahmad, Pegawai Al-Ummah Islam Majlis Bandar Johor Bahru, untuk memimpin bacaan doa. Bersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatiha lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat kurniaan-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama dalam program sesi Iban Urus Perkhidmatan Perkhidmatan Pelaksanaan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam Majlis Bandar Johor Bahru. Memohon agar majlis ini dijadikan suatu majlis yang Kau redai, mendapat keberkatan dan sentiasa dalam petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada-Mu pembukaan yang baik dan penutup yang baik dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta derajat yang tinggi di syurga. Ya Allah, Ya Mujib as-Sa'ili, dengan program yang dirancang ini, maka ia menjadi satu tanggungjawab amanah ke atas kami bagi memastikan segala perancangan kerja dan usaha kami ini dilaksanakan dengan sempurna, berjaya dan diberkati. Dengan itu ya Allah, Engkau bantulah kami, tolongilah kami dalam menjayakan perancangan dan gerak kerja yang kami laksanakan, agar ia mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada kami dan warga Bandar Johor Bahru. Engkaulah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah kerja kami, organisasi kami jadi asbab ketenangan batin bagi kami dan sumber kebaikan apapun yang kami kerjakan menjadi ibadah di sisi-Mu. Dan sebaliknya janganlah Engkau jadikan ia sebagai satu fitnah bagi kami, membuatkan kami leka, ingkar dan lupa akan peringatan dan seruan. Satukanlah hati-hati kami di bawah banci kasih sayang. Gunakan kesihatan rohani dan jasmani yang sempurna. Berikan semangat dan kesabaran agar kami beroleh kemudahan dan kekuatan untuk menjayakan tugas dan amanah-Mu ya Allah. Kami sedar Engkaulah sebaik-baik perencana, maka perencanaan kami di bawah perencanaan. Lalu Engkau lapangkanlah dada kami, bukakanlah minda kami, agar kami mampu menghasilkan pandangan yang bernas, agar terhasil strategi dan pelaksanaan yang kemas serta jitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ucapkan ribuan terima kasih. Sebelum kita ke puncak program kita pada pagi ini, elok rasanya kita mengucapkan Tuan Susah, sebab mungkin beberapa kali kan program bersama dengan warga kerja menjadi asing itu je lah kau, dia kata. Asing kan? Tapi dia lah bos, semua nak kenal dengan Tuan Susah kita baru, betul tak? Okay. Tuan kena berdiri dan pandang ke belakang, lihatlah wajah-wajah yang ada di hadapan Tuan. Ini dia temukan ke mulut untuk terjadi memang balik asal. Jangan selisih baru pun tak kenal nanti. Dia datang pasal karat, selisih baru. Sebaik tak tumbuk, rupanya Tuan Susah. Tak naklah begitu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak pasti berapa lama ceramah ini akan berlangsung, mungkin sehingga maghrib. Jadi tuan boleh bersedia. Boleh? Sampai maghrib boleh? Okey. Saya Susah pun macam tak ada saya maghrib, dia kata. So tak apa, 10 perkara ni akan diberikan tumpuan oleh penceramah kita. Saya boleh sebutkan satu persatu, agaknya lebih kurang. Perkara ini peningkatan penyampaian melalui pemberdayaan nilai, penetapan kelayakan masuk minimum dalam perkhidmatan awam, penyergaman dan juga penggelaran semula grade jawatan penyeragaman. Sejak suara saya tak ada ni macam sasut, bos. Selepas itu, perkara seterusnya penyebutan skim perkhidmatan, penetapan semula ketua perkhidmatan, penambahbaikan struktur gaji, kemudahan, allowance, pengurusan bakat dan tawaran option. 10 perkara akan kita titik beratkan. Saya yakin ramai dah pun ternanti-nanti sejak Perdana Menteri dalam himpunan hari bekerja tahun 2023 pada 1 Mei 2023 telah pun diumumkan untuk kita tambah baik, bukan kita tapi GPA akan tambah baik sesi ataupun sistem saraan perkhidmatan awam SPPA ini oleh pihak GPA setelah dibuat kajian, dan inilah hasilnya pembentangan oleh pihak GPA dah pun disebar luaskan dan diberikan Majlis Bandar Jebur hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan perlu meneliti, saya mahu betul sebelum option. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita juga meneruskan yang bagian Tuan Haji Abdul Aziz Isnin, pengarah urusan untuk menyampaikan taklimat Dewan Urus Perkhidmatan Pelaksanaan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam. Silakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang saya hormati setiausaha kita Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, beri tepukan bergurau kepada Tuan Setiausaha. Tuan Setiausaha ni dia pengalamannya banyak, jadi sudah tentu Tuan Setiausaha ni akan datang ke tempat kita, dia akan meloncakkan lagi majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang saya hormati Puan Timbalan Setiausaha Puan Hajah Nazatu Shima binti Muhammad. Saya buat pantun untuk Puan Hajah ni lah dengan tim. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Puan Hajah Nazatu Shima Timbalan Setiausaha kita dan 37 orang anggota Majlis Bandaraya Johor Bahru sempena ulang tahun Bandaraya yang ke-30. Mereka ni akan mendaki ke Gunung Kinabalu. Jadi kita doakan semoga saya ada buat pantun pengantin baru Kompang di Palu, kampung Kompang di Palu oleh Pak Yahya mendaki ekspedisi Gunung Kinabalu. Kami doakan semoga berjaya. Mudah-mudahan bendera Bandaraya dengan bendera Negeri Johor akan berada di puncak pada 28 Oktober nanti. Kita doakan. Ini bukan calang-calang. Saya ni nak panjat bukit pun terkial-kial. Diorang boleh panjat Gunung Kinabalu. Yang saya hormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua unit, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia pada pagi ini dapat kita berkumpul untuk kita mendengar apa nama perkeliling perkhidmatan saraan sistem perkhidmatan awam bilangan 1 Malang 2024. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, perkeliling perkhidmatan ni saya ni lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam perkeliling tu dia ada 1000 muka surat. Saya belajar baru baca 3 surat pun dah ngantuk. Ada 1000 muka surat. Jadi pihak ICUK dia telah panggil semua agensi-agensi kerajaan Johor pada hari Khamis. Khamis lepas baru panggil. Jadi saya pun telah hadirlah di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi saya cuba, slide ni pun daripada JPA, saya pun tak ubah. Jadi saya cuba sampaikan apa yang saya faham. Tapi sama-sama lah benda ni baru kan, sama. Okey, saya cepatkan. Okey, next. Ini 10 tajuk. Next. Ini tajuk pertama, peningkatan penyampaian melalui pembudayaan nilai. Next. Ini DPA suruh sampaikan, jadi saya sampaikanlah. Rasional ini ialah untuk kita menegakkan undang-undang, komitmen dan kebertanggungjawaban penjawat awam terhadap akta janji yang ditandatangani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa kita dulu masuk kerja memang kita ada buat akta janji ini. Awal tahun pun ada akta janji ini, kita pun faham. Apa kat situ? Kat situ ringkasnya ialah kita ni semua penjawat awam ni mesti kerja betul-betul lah. Mesti kerja bagus, nilai, senyum, tolong orang, apa, kerja masuk cepat, balik lambat. Itulah pembudayaan nilai. Itu cerita. Okay, next. Yang ini kita nak ucapkan bersyukur kepada Allah SWT kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bermurah hati, telah setuju supaya sistem saraan Malaysia ni digantikan dengan sistem saraan perkhidmatan awam yang baru ni lah, yang akan bermula pada 1/12/2002.
Jadi yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju. Kemudian apa yang Amat Berhormat tidak bawa ialah konsepnya madani. Apa maksud madani? Senang kata madani ni kita nak jadi rakyat Malaysia, terutamanya kita sebagai penjawat awam ni mesti jadi orang yang terbaik, mesti orang yang bagus dari segi penyampaian perkhidmatan, apatah lagi kita bekerja dengan orang ramai. Kemudian Tan Sri KSN yang baru telah menekankan juga ciri-ciri Malaysia itulah, mesra, adil, apa semua itu semua. Itu yang Tan Sri KSN sampaikan. Kemudian Tan Sri KPPA, atau kau nak kenal lah Tan Sri KSN tu yang tai kuning Tan Sri KSN, dia minta kita semua kerja betul-betul. Kemudian Tan Sri KPPA pun juga hendaklah kita sebagai penjawat awam hendaklah menerapkan nilai-nilai murni sebagai seorang penjawat awam. Next, maju ya. Kemudian yang ini amanah nilai iaitu kita mesti kerja dengan amanah, benar, bijaksana, adil, selalu bersyukur. Syukur kita kepada Allah ni kerana apa? Kerana kita dapat kerja. Contoh ada perempuan, saya ni kan salah satu kerja saya ni mengurus untuk pengambilan anggota baru. Kalau jawatan tu 5 tuan-tuan, yang mohonnya 900, 1200 biasa. Untuk jawatan yang grade yang kelaikan SPM. Jadi kita yang terpilih ni bersyukur pada Allah. Kalau tuan-tuan tengok, mungkin anak-anak kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita yang graduate, dia pun dapat kerja pun 1,800, 1,600, 2,100. Kita ni yang paling penjawat awam yang paling rendah sekali gaji dia, campur berdebat lawan lebih 2,000. Maknanya apa? Maknanya kita kena bersyukur banyak-banyak kerana kita telah terpilih. Okay, next. Okay, penetapan kelayakan masuk minimum dalam perkhidmatan awam. Next. Okey, yang ini untuk makluman tuan-tuan, skim perkhidmatan ni kita ada penjawat awam di Malaysia ni lebih kurang, campur kontrak, campur apa di Malaysia, polis, tentera, misi, doktor, apa semua ada 1.6 juta. Daripada 1.6 juta tu ada 21 skim perkhidmatan, 1 pengangkutan. Kita dekat MBJB tak ada. B ada, bakat dan seni. Ahli muzik kita yang main muzik sedap dia mendengar itu. Ahli muzik kita dia skim perkhidmatan ni bakat dan seni B, situ ada. C di MBJB ada 1 je, iaitu penolong pegawai alam sekitar. Yang ada masuk podcast dulu, dengar pegawai alam sekitar, siapa nama dia? Ada, dia seorang penolong pegawai alam sekitar. Pendidikan tempat kita tak ada, itu cikgu. Ekonomi tempat kita pun tak ada. Pegawai sistem maklumat F ada, Adi Fadil, Cik Maudani and the team dia ada di tempat kita. Pertanian ada di Jabatan Askar, ada penolong pegawai tanian Cik Fazil Zakir, pegawai tanian DG. Kemudian kemahiran ada, tuan-tuan dan perempuan, kumpulan kemahiran ni, buat kilat ni apa, itu kumpulan H. Terima kasih kepada sebuah kilat yang menjalankan kuliah dengan penuh dedikasi, dengan tanpa semua tadi, kejuruteraan, UTC, unit laskar, apa semua, banyaknya dekat kemahiran H. Terima kasih. Kejuruteraan ada di tempat kita, jurutera, penolong jurutera, penolong pegawai sibina, penolong pegawai perancang, semua ada di situ, J. Kemudian keselamatan ada, K, iaitu penguatkuasa dan pengawal keselamatan. Terima kasih abang-abang penguatkuasa yang telah membuat menjalankan tugas dengan baik. Perundangan ada, Cik Mas Nizam, Puan Azhar dan NDT dia, L ada di tempat kita. N tak ada di tempat kita. Itu PGD, pegawai takbir dan diplomatik tak ada di tempat kita. Kemudian N ada, itulah banyak N. Pegawai takbir, pembantu takbir, ramai penolong pegawai takbir ada. P tak ada tempat kita. Ni pencegahan tak ada tempat kita. Q pun tak ada. S ada. Ustaz Aiman contohnya S ada. Dengan Ustaz Amirul ada. Dia S. Maritim tak ada tempat kita. Perubatan ada. Dr. Asinda, Dr. Hairi, Misi ada tempat kita. Kewangan, terima kasih Puan Wazina ada tim bayar gaji kita. Kewangan W dia ada. W tu wang.
Kemudian polis tak ada tempat kita, walaupun kita ada polis bantuan, tapi dia punya skim adalah K, bantu penguasa, tentera tak ada tempat kita. Okay, next. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan, ada 13 skim perkhidmatan yang mana penetapan kelayakan masuk minimum dalam perkhidmatan awam. Ini untuk kita tak terlibatlah. Untuk orang baru nanti yang masuk kerja. Siapa tu? Jawatan operator logi tak ada buat kita. Pemandu pemungah tak ada buat kita. Pemandu kenderaan ada, pemantau awam ada, tentara parlimen tak ada, penghantar notis ada. Terima kasih abang-abang penghantar notis. Pembantu operasi ramai buat kita. 8 tak ada, 9 tak ada, 10 tak ada, 11 tak ada, 12 tak ada, 13 ada. Yazid dengan Fauzi and the team yang selalu tembak kata tu ada. Jadi nak cerita apa tuan-tuan, yang dekat sini nanti yang berwarna apa itu, di skim itu akan digabungkan. Nanti saya akan cerita. Kemudian yang 8, 9, 10, 11 tu dia naik taraf tapi tak ada kaitan buat kita. Kemudian 12 dengan 13 tu ada kaitan, dijumutkan Yazid dengan tim Fauzi dengan pengawal bersama tu, nanti awak punya jawatan itu akan dijumutkan. Tapi ada berita baik, awak akan naik up, kita upkan awak. Okay, next. Okey, yang ini tuan-tuan, apa maksud? Bagi jawatan-jawatan yang sedia ada sekarang ni, jawatan H11, H14, kita di NJB ada dua lah. Kemudian jawatan H11 tu di sini apa dia? Iaitu jawatan pemandu kenderaan dan pembantu awam. Kemudian jawatan N11 dengan N14, kat sini apa ada? Kat sini yang ada adalah penghantar notis dan pembantu operasi. Yang ini diorang ni akan, jawatan ni akan dijumutkan. Kemudian dia tukar kepada SSPA ni, jawatan dia kepada pembantu khidmat awam grade H1. Nak sudah faham? Kalau H1 ni tak faham, seumpama macam grade 19. Apa maksud dia? Jawatan tu seumpama macam grade 19. Tapi skim yang baru dia panggil H1. Pembantu takbir sekarang, pembantu takbir N19, dia tukar pada pembantu takbir N1. Yang tadi H11, H14, N11, N14, dia jadi pembantu khidmat awam, kepada grade 1, kepada N1. Tapi syarat dia apa? Syarat dia begini. Syarat dia ada 3. Mana-mana anggota H11, H14, N11, N14 yang dah bekerja lebih daripada 6 tahun, lebih 6 tahun, automatik terus jadi H1 ataupun setara seperti grade N19. Kan? Itu maknanya naik pangkat. Kenaikan dia naik. Okey, gaji dia nanti gaji kita. Itu yang pertama. Siapa yang dulu masuk kerja SPM tak ada, tapi dia dah kerja lebih 6 tahun, automatik dia dapat option sebagai pembantu khidmat awam. Okey, grade S1. Saya dah risik-risik dekat NJB ni lebih kurang ada 400 lebih. Saya risik-risik, semuanya, kebanyakannya semuanya lepas. Semua lepas. Jadi tuan-tuan tak perlu risau yang SPM tu, yang bahasa Melayu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah siapa-siapa yang ada begini, dia baru masuk ke, tadi saya kata 6 tahun kan. Ini ada satu lagi hamba Allah. Katakanlah dia bekerja baru 3 tahun. Dia belum 6 tahun, dia baru 3 tahun. Tetapi dia ada SPM. Kan dia ada SPM. Dia pun tak perlu 6 tahun, automatik dia terus jadi grade 1. Maknanya grade 19 lah. Yang kedua. Yang ketiga, siapa-siapa yang ada, yang tak ada, yang dia tak ada, yang ada SPM, yang tak ada SPM,
yang ada SPM, dia tak ada SPM. Tapi orang yang risau, dekat MJP ni semua saya tengok semuanya naik lah. Semua naik. Yang tak ada SPM kerja lebih 6 tahun automatik naik grade. Yang kerja 3 tahun dulu cukup 6 tahun, dia ada SPM automatik naik. Next. Ustaz. Okey, yang ini polis, jawatan polis tak ada kaitan dengan kita. Okey, yang Yazid ni tadi, Yazid and the team, pengawal Yazid pengawal keselamatan kan. Okey, dia ni jawatan ini dijumukkan. Yazid pun nanti jadi pembantu khidmat awam. Dia sudah. Yazid jawatan awak dijumukkan, awak ada SPM, terus jadi grade 1 lah. Yang bawah ni tak ada kaitan dengan tempat kita. Kesihatan tak ada, polis tak ada, hutan pun tak ada, kuliah pun tak ada. Kalau tak cukup tahun tapi ada SPM, itu ya. Kalau tak ada SPM dan ada sini, yang nak cakap tadi lupa kan. Dia kena duduk dekat skim lama. Dapat kenaikan, aku pun lupa. Dia pun naik. Ini bos semua manusia kata dia pun naik. Jangan risaulah. Dia pun naik. Penyeragaman dan penggelaran semula grade jawatan. Okey, next. Okey, yang ini ada berubah. Okey. Yang ini yang ini ialah grade SPM. Masa SSM dulu dia grade 15. Dia tukar grade SSPA kepada grade 1. Siapa yang berada di grade 19, bila dia sign SSPA, dia setuju, maka dia berada di grade 1. Yang grade 22, sisi, dia dapat, dia punya grade 2. Yang grade 26, Ahmad Nizam dia grade 3. Yang grade 28, contoh Rahmat, contoh Ahmad Majid, dia grade 4. Yang diploma, yang grade 29, dia skor nombor 5. Yang grade 31 atau 32, dia grade 6. Yang 33/34, dia grade 6. Yang grade 35/36, dia grade 6. Yang 36 ada 36 ada 2. Kenapa tau? Sebab 36 yang pertama tu dia 13 tahun time piece. Betul dia macam Kamaria. Macam lupa Kamaria tu. Kamaria terus dia grade 7. Kemudian 37, 38 dia grade 7. 39, 40 Puan Norma binti Abu Bakar. Grade 8. Okey, itu contoh. Kemudian yang PNP yang grade 41 dia jadi 9. Yang grade 44 dia jadi nombor 10. Yang grade 45, 46 dia grade 11. Yang grade 48 dia grade 12. Yang grade 51, 52 dia grade 13. Yang grade 54 dia grade 14. Yang grade 56 MBJP tak lah. MBJP tak lah, tak ada orang. Dari sini
Fleksi 47, 43 stroke 44, maknanya 10, 45, 46, 11, 47, 48, 12, 51, 52, 13, 53, 54, 14. Okay. 56 tak ada tempat itu. Okay, next. Okay, penjumudan skim perkhidmatan. Okay, next. Okey, yang ini ada 23 skim perkhidmatan yang dijumutkan. Maksudnya jumut tu apa? Jumut tu jawatan tu tak ada lah. Okey, ada 6 skim jawatan yang kelayakan itu ijazah sarjana muda. Yang 5 perkhidmatan, skim perkhidmatan daripada STPM atau diploma. Yang 12 daripada SPM. Ini jawatan-jawatan yang akan dijumutkan. Okay, next. Okey, yang ini jawatan-jawatan yang dijumutkan. Pensyarah tak ada tempat kita. Pengurus taman pun tak ada tempat kita. Pegawai penyelidik pun tak ada tempat kita. Pengurus asrama pun tak ada tempat kita. Pegawai penerbitan pun tak ada tempat kita. Pegawai kewangan pun tak ada tempat kita. So kat sini kita tak ada kaitan. Okay, next. Penolong pensyarah UiTM pun tak ada tempat kita. Pengurus ladang pun tak ada. Penolong pegawai penyelidik sosial pun tak ada tempat kita. Penolong pengurus asrama pun tak ada. Penolong pegawai penerbitan pun tak ada tempat kita. Okay, next. Pemandu lokomotif pun tak ada tempat kita. Juru soleh tak ada. Yang ada juru soleh kat rumah ni tak ada. Tak ada tempat kita. Pembantu taman pun tak ada tempat kita. Merenju tanda air pun tak ada. Yang jaga pintu air ada. Merenju tanda air tak ada. Pembantu penyelidik sosial pun tak ada. Penyelidik asrama pun tak ada. Pembantu penerbitan dulu ada, tapi kita dah optionkan dia. Awal-awal kita dah buat. Jadi pembantu takbir. Pegawai khidmat pelanggan dulu ada, sekarang kita dah optionkan kepada pembantu takbir. Itu kita dah buat. Okay, next. Pemeriksa cap jari tak ada. Operator wireless pun tak ada. Pemeliharaan pun tak ada. Polis pun tak ada tempat kita. Okay, next. Okey, penambatan semula untuk perkhidmatan. Next. Yang ini saya tak perlulah. Maksud tarikh ketua perkhidmatan tu saya ingat tak perlu. Ketua jabatan ni maksudnya kalau tempat kita, ketua perkhidmatan tempat kita ni Datuk Bandar. Ketua jabatan tempat kita ni macam mana ada sekarang dia jadi ketua jabatan tu. Dia ketua jabatan itu maksud. Okay, next. Ini pun saya tengok tak ada kaitan dengan kita. Pegawai psikologi pun tak ada. Penolong pegawai takbir rekod perubatan tak ada sebab kita. Yang bertugas dekat Kementerian Kesihatan pun tak ada. Latihan opsional pun tak ada sebab kita. Kurator museum pun tak ada. Pembantu khidmat awam kita ada. Kemudian pegawai pelantikan secara KPSN itu tertakluk pada khidmatan baru. Okay, next. Pendapat ini yang penting. Sebenarnya saya nak cerita sebenarnya 5 minit je. Ini yang penting. Okay, next. Okay. Ini yang paling penting sekali untuk tuan-tuan perempuan. Siapa yang terima option, dia akan dapat penambahbaikan struktur gaji. Dan dia akan dapat pelarasan gaji. Okay. Okay. Nanti kan, lepas taklimat ni, tuan-tuan jangan buang masa, terus pergi kat kaunter. Dia setuju. Siapa tak sign, bukan tak sign, dia mesti sign. Bersetuju atau tak bersetuju. Siapa tak bersetuju dengan SFPA, dia pakai gaji lama. Okey. Okay, next. Okey, yang ini maksud dia apa tau? Yang ini anggota baru ataupun anggota yang sedia ada yang gaji dia bawah 1,500. Contoh pembantu pembantu operasi yang baru masuk kerja, gaji dia RM1,210 lebih kurang. Dia sign dia tu, dia terus dapat 1,500. Ada anggota kita baru. Kemudian JGMM, jadual gaji minimum maksimum semula grade ditambah. Ini kita okey lah. Semua saya tengok tak ada masalah kat kita.
Kadang kenaikan gaji tahunan, digaji maksimum, ini pun tempat kita tak ada masalah. Tak ada orang pun yang dekat sini yang gaji ni lagu tempoh. Sepanjang saya jaga ni, saya tak pernah jumpa lagi orang yang gaji dia lagu tempoh tak ada. Temboknya sampai buka dalam sana. Next. Okey, yang ini yang saya kata gaji tadi, siapa sign bersetuju, maka dia dapat kenaikan gaji 8%. Okey. Tadi kalau gaji dia 1,200, dia tetap jadi apa tetap jadi 1,500. Faham? Siapa yang gaji 1,200, dia naik 300. Maknanya lebih daripada 240. Maknanya tuan-tuan dan puan, gaji tuan-tuan pada nanti masa tuan-tuan nak sign borang tu, dia tulis tahu. Gaji pada 30 November, tuan-tuan tengoklah gaji pada 30 November 2024, tuan-tuan kalikan jelah 8%. Maknanya kalau gaji betul kalau gaji 2,000, 2,000 apa? Kalau gaji 2,000 kali 8% apa? 160 kan? Dia 160, dia tetap dapat 240. Minimum 240. Jadi saya punya nasihat lah, saya dia sayang 8% banyak tu. Sebab yang kedua ialah pada 1 Januari 2026, 1 Januari 2026 gaji dia akan naik lagi 7% berdasarkan pada gaji akhir pada 31 Disember 2025. Maknanya dicampur 15%. Untuk kumpulan tertinggi 4%. Kumpulan tinggi dia dapat bandar lah. Yang usasi grade A dulu 321 dia dapat 4%. Yang pasal 2 dia 3%, dia 7%. Jadi dekat sini tuan-tuan puan-puan 15% tu banyak. Pasal apa? Pasal dia memberi kesan kepada pencen dan gratuiti dan gantian cuti rehat tuan-tuan dan puan-puan. Formula untuk pencen, 1/600 kali gaji akhir. Kalau gaji akhir tu, kalau tuan-tuan ambil lambat dengan 15%, dia memberi kesan kepada jumlah pencen. 1/600 kali gaji akhir kali bulan perkhidmatan. Kalau tuan-tuan fikir 25 tahun, 300 itu satu. Dan juga memberi kesan kepada ganjaran ataupun gratuiti, iaitu 7.5% kali gaji akhir kali bulan perkhidmatan. Maknanya kalau siapa ambil tak setuju SSPA itu, dia rugi 15%. Dan apa nama lagi, gantian cuti rehat yang tak dapat dihabiskan ada 180 hari, dia pun memberi kesan pasal kenaikan 15% tadi. Jadi pakcik kempen naik lah, rugi tak naik. Okay, next. Okey, yang ini dia punya detail lah. Gaji hakiki saya dah terangkan tadi 30 November 2024, campur 8% atau 240 ringgit. Siapa yang gaji bawah lebih daripada 3,000, ambil kalkulator 8% lah. Siapa yang gaji dia kurang daripada 3,000, dia tetap dapat minimum 240. Jadi syukur kepada Allah. Kemudian gaji yang pasal kedua 31 Disember 2005, campur lagi 7%. Okey. Selepas diberi perasaan gaji di bulan 1, gaji kau dipindahkan. Okey, ini tak payahlah. Okay, next. Okay, pegawai yang terlibat dalam usaha tukar lantik, pegawai menerima usaha SSPA di tukar lantik namun belum syarat akan tukar dalam situ gaji SSM sehingga memenuhi syarat. Pendarasan gaji diberikan atas jadual gaji minimum maksimum asal. Okay, yang ini kenaikan pangkat pada tarikh perasaan gaji. Pegawai yang pangkat 1 Disember 2024 atau 1 Januari 2026, kita akan selaraskan gaji dulu. Okay, untuk makluman ada nanti bila tuan-tuan dan puan-puan sign, ada yang tuan-tuan mohon kenaikan pangkat lah. Kemudian yang kenaikan pangkat tu saya baru bawa yang minggu lepas, ada yang bulan lepas, ada lagi dalam proses bantahan ataupun rayuan.
Belum selesai perkara itu, kita pakai gaji lama dulu. Nanti bila dah berjaya ataupun yang baru ni tempoh edah. Edah lah tempoh bantahan tu dalam masa 30 hari tu tak ada satu mat pun yang bantah, maka kita akan selaraskan balik gaji tuan-tuan dan perempuan. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan perempuan nanti tengok bila saya tu tengok tuan-tuan punya gaji tu dengan grade. Okay, next. Ini contoh. Kalau gaji 1/12 berasal gaji pasal 1, gaji minima 1216. Campur dulu dia dapat 1456. Bawah 1500. Dia automatik pergi kat 1500. Kemudian okey, yang tadi tu grade 11 saya lupa tadi. Grade 11 dengan N11 tadi. Grade 11, 14, N11, N14 tadi kan. Dia akan dioptionkan pada PKA. Kalau dulu kenaikan dia RM80, sekarang kenaikan dia 100. Sama seperti pembantu takbir. Jadi kita tengok 1216 N11 dia kalau naik 8% baru 1456, bawah 1500. Automatik jadi 1500. Tahun kenaikan setiap tahun 1600. Pada 1/1/2026 kita kira balik 1600 kali 700 dapat 1.12. Dan seterusnya naik 100 sehinggalah kalau dia ada naik pangkat lah. Okay, next. Ini tak ini untuk yang apa nama, ini tak payahlah. M41 ni gaji PTD yang federal tak saya dah cerita lah. Okay, next. Kita melihat. Next. Okey, yang kat sini dalam SSPA ni dia ada buat penambahbaikan daripada sudut cuti, waktu bekerja, pakaian, perubatan, tambang antara wilayah. Okay. Kita buat cuti dulu. Cuti, okay, next. Okey, cuti tanpa rekod ni awak tuan-tuan dan puan tengok ada nombor 1 sehingga nombor 18 tu. Dia ada 18 jenis cuti tanpa rekod. Cuti tanpa rekod dia akan beri dalam SPA ni maksimum 20 hari setahun. Okey. Contohlah isteri dia bersalin. Okey, isteri bersalin, kemudian dia boleh mohon cuti tanpa rekod maksimum 20 hari. Okey, saya bagi contoh. Kalau isteri bersalin, dia pun cuti, kemudian dia nak cuti 7 hari. Sebab dia nak uruskan apa ni, nak uruskan bumi, nak tanam, nak namakan anak, nak buat suawana, nak buat kekah, 7 hari. Maknanya 20 tolak 7 tinggal 13 hari. Kemudian tiba-tiba dia nak pergi umrah. Nak pergi umrah, dia boleh gunakan untuk buat umrah. Tapi lepas tu dia dah habis tu, dah genap 20, dia tak boleh lagi menggunakan yang ke-18 ni. Yang ke-18 ni tak boleh. Contoh yang baru ni kan, dia ada menjaga ahli sakit, sumbangan ilmu peringkat terbangsa, program untuk peringkat terbangsa, itu yang baru-baru lah. Ada apa ni, hari raya haji. Hari raya haji kita sehari kan. Dia nak 2 hari, dia nak hari tasyrik, sampai ke hari tasyrik dia boleh. Tak masalah. Okay, next. Okey, cuti yang sedia ada ni, cuti separuh gaji. Kalau yang lama dia hanya jaga untuk dia hanya dimohon cuti tu atas sebab kesihatan sanak saudara yang rapat. Yang sedia ada keluarga pegawai. Contoh, kalau isterinya sakit, contohlah kemudian dia nak mohon cuti rehat pun dah habis. Jadi doktor kata awak sebagai suami kena sentiasa berada di sebelah isteri. Contohlah kan. Jadi dia boleh mohon cuti separuh gaji. Dia boleh jaga juga ibu bapa. Dia boleh jaga adik-beradik dia. Dia boleh jaga ibu bapa mertua. Dia boleh jaga nenek dan datuk. Tapi dalam SSPA ni dia luaskan semua. Dia luaskan kepada ibu bapa angkat, ibu bapa tiri, anak angkat, anak pelihara, anak angkat inspektor dan anak tiri tanggungan. Dia luaskan. Okey, nanti separuh. Next. Kemudian cuti jaga anak diberikan tujuan untuk menjaga anak pegawai. Okey. Diberikan kepada pegawai wanita yang sekarang ni
orang perempuan diberikan cuti untuk menjaga anak. Menjaga anak yang tidak terikat dengan cuti salin terhad sehingga 1 tahun sepanjang tempoh perkhidmatan atau sehingga anak mencapai umur 5 tahun. Contoh, anak dia 2 tahun, doktor sahkan dia sakit apa semua, nak menjaga apa, dia boleh mohon cuti menjaga anak. Yang baru ni, SSPA, dia juga beri kepada suami lah ataupun pegawai lelaki. Kadar cuti sama juga 1 tahun sepanjang tempoh perkhidmatan atau sehingga anak mencapai umur 5 tahun, ikut mana yang terdahulu. Okay, next. Ini bekerja dari rumah. Kalau dulu, kalau sekarang tiada elemen permohonan bekerja dari rumah. Kita ada sekarang semua sudah tambah. Kecuali masa kita PKP dulu lah. Tapi dalam SSPA ni boleh memasukkan elemen permohonan bekerja dari rumah oleh pegawai, tapi syaratnya kelulusan ketua jabatan. Contohlah, dia kata saya ni tak boleh lah, saya nak kerja dari rumah, saya boleh buat kerja kerja, saya ada laptop, saya boleh. Kalau ketua jabatan kata okey, dia boleh luluskan, dia boleh bekerja dari rumah. Kemudian kemudahan pegawai, taksiran rumah dituaskan, kediaman pegawai, alamat tempat tinggal yang didaftarkan dalam terbit. Okey. Saya dalam kesempatan ini, saya nak ambil peluang lah untuk minta tuan-tuan dan perempuan supaya updatekan tuan-tuan punya alamat. Ini contoh, dia dulu masuk kerja tahun 90 dulu lah. Tahun 90 dia punya alamat Ca'ah ataupun Habis. Sekarang dia duduk dekat Kudai, dia tak ubah alamat kat Ca'ah tu. Contoh, jadi datang updatekan dia punya alamat. Okay, next. Ini saya waktu bekerja shift, saya ingat tempat kita ni tak ada yang dibuat dengan shift. Saya skip. Ada? Oh, ada. Apa? Abang pun masa. Okey, jumlah jam bekerja seminggu yang sedia ada 46 jam. 1 jam rehat bagi setiap waktu giliran. Bekerja yang tidak kurang 8 jam dan tidak lebih 12 jam. 1 hari dalam seminggu sebagai waktu rehat. Dalam SSPA ini, jumlah jam bekerja seminggu waktu bekerja giliran disamakan dengan waktu bekerja, iaitu 45 jam termasuk rehat atau purata 47 jam bekerja bagi 4 minggu berturut termasuk rehat. Itu mewujudkan fleksibiliti terlalu bersyarat 4 hingga 6 hari bekerja seminggu, 1 hingga 3 hari seminggu, tidak kurang 8 jam, tidak lebih 12 jam bekerja, 1 jam rehat dalam tempoh waktu bekerja. Ini untuk abang penguasa kan. Okay, next. Untuk pakaian seragam yang sedia ada sekarang ni, tuan-tuan dapat yang jawatan yang memerlukan pakaian seragam, tuan-tuan akan dapat 3 pasang pakaian dan 2 pasang kasut. Untuk SSPA, pakaian seragam pun diberi, pakaian keperluan tugas pun kita akan beri berdasarkan tugas, 3 pasang pakaian dan 2 pasang kasut. Okay. Kemudian pakaian panas tempat kerja. Ini yang baru. Pakaian panas bilik komputer, penolong pegawai teknik maklumat dan guru teknik komputer RM150 kali selai setiap 3 tahun. Untuk SSPA, bantuan pakaian panas tempat kerja dikeluarkan kepada semua sekali perkhidmatan. Dulu orang ini kepada semua skim perkhidmatan yang bertugas di persekitaran kerja di segala bawah 20 darjah Celsius. Agak-agak dalam bilik ni berapa darjah Celsius? Kalau kita degree 1 pun semua boleh mohon. Jadi dia tak ada kan faktor. Dia dapat RM200 setiap 3 tahun. Okey. Okay, next. Bayaran baju kod yang sedia ada, bayaran baju kod mahkamah kepada pegawai yang bertugas di mahkamah. Jadi semua skim perkhidmatan RM250 kali selai setiap 3 tahun. Bantuan pakaian blazer untuk pegawai khidmat pelanggan yang bertugas di kaunter, dia diberi RM250 kali 2 helai setiap 3 tahun. Untuk SSPA, dia buka kepada RM500 setiap 3 tahun. Kuantiti tidak dihadkan. Taruhlah kalau 500 tu boleh dapat 3 pasang. Kalau dapat, tak tahulah berapa harga sekarang. Kuantiti tidak dihadkan, dikeluarkan kepada semua skim perkhidmatan yang dikehendaki bertugas di Dewan Mahkamah, kaunter khidmat pelanggan. Ini untuk apa? Untuk image kita sebagai penjawab. Okay, next. Kemudahan vaksin
Okey. Jadi ada sekarang ni tiada dasar kemudahan vaksin diperuntukkan di bawah Doktor Kesihatan dia. Kemudahan vaksin. Untuk SSPA, kemudahan vaksin atas asas keperluan perkhidmatan diwujudkan. Kalau tuan-tuan, kalau doktor lah, doktor sudah kata jawatan sekian perlu untuk vaksin, maka kita akan vaksinkan atau kos semua kita MBJB akan bayar lah. Kalau dulu tak ada. Kemudahan pemeriksaan kesihatan SSPA, kemudahan pemeriksaan kesihatan atas asas keperluan perkhidmatan. Tapi kita beruntung, kita dekat MBJB ni yang 40 tahun ke atas itu kita Dr. Aslinda ada dengan Dr. Hairi kan, dia buat pemeriksaan kesihatan yang kolesterol lah, darah tinggi lah, jantung lah. Okay, next. Okey, yang ini kita dah buat tempat kita. Yang ini dia kata kemudahan perubatan bagi anak yang masih mendapat pendidikan melebihi umur 1 tahun. Yang sedia ada, anak-anak yang berlaikan ialah anak-anak yang ditanggung sebenarnya oleh pegawai yang berumur bawah 18 atau sekiranya masih sekolah setakat umur 21 tahun. Tapi SSPA dia kata sampai tidak melebihi ijazah pertama atau tidak melebihi umur 26 tahun yang mana terdahulu. Ini kita dah buat masa kita mesyuarat MBJ. Tepuk tangan kepada MBJ yang beri cadangan ini. MBJ telah cadangkan, inilah wakil sekerja Encik Rahman dan tim dia cadangkan untuk sampai peringkat universiti. Kita dah buat. Kita dah buat sampai umur 26 tahun yang mana terdahulu. Kita dah buat. Okay, next. Yang ni saya tak payah cerita lah. Cerita ni wilayah. Wilayah ni bermaksud orang yang asal. Satu. Nombor dua, ibu dan ayah dia orang Sabah atau Sarawak atau Labuan. Dia orang Sabah, mak dia orang Sabah, bapak dia orang Sabah. Dia kerja dekat MPDB. Itu dia boleh cerita bab ni, wilayah ni. Saya rasa dekat MPDB ni sepanjang saya jagalah, saya perasan lah. Saya perasan ada 2 orang je, iaitu IK Doris orang Sarawak kan, dengan Jeffrey. Tapi syarat dia dengan orang Sabah, itulah orang. Kita kebanyakan orang Semenanjung ni ataupun di Johor ni kita tak ada kaitan sangat kemudahan tambang atau tidak. Jadi saya boleh sikitkan Jeffrey dengan siapa nama Doris tu boleh cerita lah. Okay, ni kita ketepikan, kita next pasal tak banyak yang tak ada kaitan dengan kita, tak payah ni, tak payah ni wilayah ni, tak payah wilayah Okay, buat cerita lah, next. Satu. Next. Ini dia punya muka dimah lah. Penempatan tarikh hidup. Allowance ni diberi kenapa? Kerana penempatan tarikh hidup, tanggungjawab, bayaran belanjaan, kelarikan. Ini dia punya muka dimah. Okay, next. Pembayaran allowance hendaklah diberhentikan sekiranya pegawai dalam keadaan berikut. Pegawai tidak melaksanakan tugas yang melayakkan pemberian allowance. Okay, pun tak layak. Dia tak dijalankan tugas, jadi kita berhentikan allowance dia. Pegawai tidak lagi ditempatkan penempatan yang melayakkan allowance. Kita berhentikanlah. Ataupun pegawai absent yang tidak ada bertugas, tanpa cuti, tanpa terlebih dahulu. Jadi saya nak minta tolong lah supaya kita kerja dekat MJB ni, tolonglah. Kadang-kadang perjalanan kita tu 30 tahun, tahun yang ke-29 tu dia pula tak datang kerja, hilang, sayang. Tiba-tiba diambilkan tindakan tata tertib, missing in action, tu hilang. 29 tahun kerja tak dapat apa-apa. Kalau kerja swasta ada juga EPF. Jadi kita semua kita kena jaga supaya kita bersara dengan baik. Terutama sekali bab kedatangan. Jadi kadang-kadang seperti juga tengok orang kawan-kawan kita yang tak ada tugas, dah kerja 12 tahun, 18 tahun, 25 tahun, tiba-tiba dia absent. Sayang. Sebab pensionnya pun tak dapat, nak dibuang kerja. Jadi saya minta tolonglah. Jadi baik supaya kita sama-sama dapat menjaga kehadiran supaya kita bertugas. Okay, next. Ini kaedah pembayaran lah. Kaedah perwatan sepakat bagi allowance dibayar setiap bulanan saja.
cukup penambatan pegawai tidak genap 1 tahun bukan kalender. Kalau diarahkan menjalankan tugas, ini kaedah nak kira lah bilangan hari menjalankan tugas kali bilangan hari dalam pertengahan dan keadaan. Kalau tuan-tuan yang dapat allowance dirty, dangerous, apa betul? Yang RM10 tu kan? Ada dapat RM10 tu kan? Itu kira lah bilangan hari menjalankan tugas. Katalah dalam bulan 14 hari dapatlah 140. Dalam 25 hari dapatlah 270. Jadi itulah. Okay, next. Ini allowance yang dimasukkan. Kebanyakan tempat kita ni memang tak bagi sangat ni. Allowance kepada pegawai-pegawai yang dilantik sebagai pendaftar tak ada. Tak ada orang yang dapat. Okey, bayaran balik pembelajar mata ni kita ada buat. Kita dah beri 1,500 kepada warga kerja yang beli cermin mata tu kan, mereka yang tak melebihi RM500 dia boleh claim. Itu kita dah buat lah. Bayaran ibuhan Thailand dan Singapura tak ada lah. Kita tak pergi Thailand, kita pun tak ada kerja kat Singapura. Bayaran insentif kesihatan awam pegawai dia tak ada buat kita. Insentif di taman negara pun tak ada buat kita. Insentif penyelamat air pun tak ada buat kita. Program pemulihan pemasyarakatan pun tak ada. Insentif subjek pendidikan pun tak ada. Insentif Semenanjung Angkatan Tentera Malaysia pun tak ada. Jadi orang Semenanjung kerja kat Sabah, orang Sabah kerja kat Semenanjung, tak ada ATM Bayaran insentif untuk mencegah penyeludupan yang kita pergi golok ke itu ada yang mencegah penyeludupan tu ada dia dapat. Okay, next. Kemudian okey, yang ini pindaan nama lawan. Saya ingat pun tak ada dekat kita. Nama penyelenggara kapal udara, mana ada dekat kita jadi udara. Bayaran ketukangan bomba tak ada dekat kita. Jabatan penjara pun tak ada. Ketukangan lembaga penyiasan kayu pun tak ada. Insentif ketukangan penjaraan pun tak ada. Jabatan kastam anak kapal pun tak ada. Anak kapal angkasa laut APM pun tak ada dekat kita. Tak ada kaitan. Okay, next. Bayaran dog handler, apa ni, mengendali anjing terlatih. Dia lah anjing tu jadi pandai dia kata apa. Tak ada kita. Pengurusan buang angkasa pun tak ada. Detensi kapal terbang pun tak ada. Bayaran kanak-kanak pun tak ada. Pengawasan pelatih suspend tak ada. Perkhidmatan pun tak ada. Urusan ruang angkasa pun tak ada. Tak ada masalah kaitan. Okay. Memanjat pokok. Bayaran jadi tugas memanjat pokok ada? Yang ada kan? Bayaran insentif pasukan memanjat pokok. Bayaran insentif wilayah pun tak ada sebab kita. Allowance bersedia di panggilan kredit desa tak ada. Waktu tugas perbuatan ni tak ada. Betul kita pun tak ada betul kita kan. Allowance tanggungjawab penyerahan penyidik parlimen pun tak ada. Okay, next. Ini dia punya jumlah allowance ada 130 satu Malaysia lah. Ada 91 allowance umum, 39 allowance khusus. Yang tadi itulah ada 25. Ini jodoh militer lah. Okay, next. Ini apa ni pegun kadar allowance asas menyeragamankan semua allowance pada satu kadar. Tanggungjawab kerajaan meningkatkan melalui perasaan gaji dan kenaikan gaji tahunan. Penerima sedia ada tidak kekurangan worst off kadar swasta allowance. Pelaksanaan penyandang sedia ada kekal menerima kadar tetap berdasarkan amaran terakhir yang diterima sebelum allowance kita ni semua kekal dia, tak ada ubah. Pegawai lantikan baru, pegawai sedia ada yang baru kelayakan menerima satu kadar tetap. Ini untuk orang baru. Dia yang baru ni berlaku apa tau? Contoh, allowance kritikal, contoh. Allowance kritikal untuk jurutera, contoh. Allowance kritikal untuk pegawai undang-undang, contoh. Dia terima 5% daripada gaji pokok. Okey. Itu dia siapa yang terima skim ni, dia pakai apa nama allowance yang sedia ada. Untuk orang baru, kita tak adalah orang baru, orang pegawai undang baru masuk ke jurutera baru masuk ke, dia allowance dia static. Itu kita tak ada. Okey. Next. Bayaran insentif perkhidmatan kita lah tadi. Bayaran insentif perkhidmatan kritikal. Mengiktiraf skim-skim perkhidmatan kritikal dalam penyokong dasar dekat penerima sedia ada yang saya cakap tadi lah. Kadar tetap berdasarkan amaran terakhir di IPK yang diterima sebelum tarikh kuasa SSPA. Maknanya HR dengan kewangan dia akan bersama-sama. Orang HR siapa yang pilih option SSPA ni, dia pakai allowance yang terakhir. Untuk pegawai lantikan baru atau pegawai baru yang melekat di orang baru lah.
Kalau engineer tu baru masuk, dia sampai bila-bila dia terima RM160 saja. Contoh. Kalau yang pelaksana 150, yang ni 19.24 1. Next. Ini apa ni, simulasi kadar PIPK tadi. Ini untuk jururawat, contoh je lah gaji jururawat. Ini saya tak payah cerita. Jururawat di 40 pun sebab kita tak ada, tak payah cerita lah. Tak ada, saya sikit macam ni. Jururawat tak ada buat kita, yang di 40. Next. Penerbit rancangan pun tak ada buat kita. Ini RTM ni orang. Okay. Pegawai yang memang ibu hantar imam awam yang lebih tinggi daripada SN, daripada ITK, profesor dari SD, pegawai menggunakan kadar ITK yang lebih tinggi secara PP. Maknanya, kalau ibu hantar imam awam yang sekarang tuan-tuan terima, kalau dia lebih rendah daripada SSPA, kita pakai yang lama. Okay. Kalau untuk yang ni, yang SSM 36B, ini ada terkesan, ada sekeliti orang saja. Yang grade 36B tu, contoh Kamaria, dia 220 SSM, tapi bila SSBA 160 tak pakai. Kita pakai yang lama. Mesti memberi keuntungan kepada pejabat tu, kalau tak dia marah. Kena dia nampak nak yang boleh amat. Next. Ini skim yang terlibat secara KUP. Penolong trafik udara tak ada, pegawai laut tak ada, kapal terbang tak ada, pokok bangunan pun tak ada, penolong arkitek landscape, penolong juru kebahan ada, penolong juru kebahan tempat kita ada, penolong periksa kilang kita tak ada, penolong pegawai perancangan saya sebut tadi, dia kenal Kamaria untuk pemeriksa motor tak ada, latihan option tak ada, pelukis pelan ada tempat kita, A36, pelukis pelan sedimen ada tempat kita ada. Maknanya tuan yang risau, kita akan pakai allowance yang lama yang lebih besar daripada SOP. Next. Ini bakat. Next. Okey, yang ini bakat, saya permudahkanlah ceritanya. Apa nama? Sekarang ni dia penilaian prestasi ni sekarang, tuan-tuan tengok yang markah tu. Dulu kalau SSM 90 tu dah dikira cemerlang. Tapi untuk SSPA ni 95 hingga 100 adalah dia agak. Kemudian yang 85 hingga 94.99 dia baik. Yang 75 hingga 84.99 dia memuaskan. 74.99. Okey, ni sikit. Siapa yang dapat markah prestasi SSPA, markahnya 75% ke bawah, dia tak dapat naik gaji tahunan. Tapi sepanjang saya kerja kat sini, 99.99% semuanya naik gaji. Adalah seorang Allah, dia tak dapat lah, pasal dia memang down terus. Ketua dia kata ada sebab. Jadi artinya apa tuan-tuan? Ini penting. Pasal dalam SSM dulu siapa yang 60% ke bawah dia tak dapat naik gaji. Tapi yang untuk SSPA 75% ke bawah dia tak dapat naik gaji. Tapi saya dah tengok 99.9% anggota MDB ni lebih daripada 70%. Tuan-tuan hebat, bagus. Tanya. Okay, next. Okay, yang ini dah cerita. Syarat kelayakan tambahan PPC ni apa nama? Pingat perkhidmatan cemerlang. Ini kita pun tak adalah. Pingat perkhidmatan cemerlang ni itu oleh JPA. Itu kita tak ada sangatlah. Tapi syarat nak dapat pingat perkhidmatan cemerlang tu, markah dia mesti lebih 90%. Kemudian lulus tapisan keselamatan, lulus tapisan keselamatan, bebas hukuman tanpa tertib, dia dapat boleh dicalonkan untuk dapat pingat perkhidmatan cemerlang ditentukan oleh JPA. Yang tempat kita ni ada apa? APC. APC ni maknanya siapa yang dapat markah, kalau dulu 85% ke atas, dia boleh dipertimbangkan untuk dicalonkan sebagai APC. Tetapi yang baru ialah 90% ke atas.
Jumlah dia berapa? 8% daripada jumlah. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kan anggota MJB ni kita buat silap. Kalau yang lepas tu, saya dah ingat 90% daripada anggota MJB ataupun 95% anggota MJB ni lebih daripada 85% kalau dulu lah. Maknanya tuan-tuan ni orang yang hebat, orang yang terbaik, orang yang rajin bekerja. Ini komponen permakahan PVC, pingat perkhidmatan sebelah. Dia boleh dia boleh diberi tambahan siapa yang ada keahlian pertumbuhan kemasyarakatan, NGO, kelab, satuan pasukan sukarela. Contoh dia jadi apa ketua hukum tangga tempat dia. Contoh sumbangan inovasi, kreativiti, bakat, kemahiran. Dia ada buat KK ke apa ke, dia lah satu Malaysia dia punya idea tu pakai. Contoh itu Cik Karim lah Cik Karim tu banyak sangat dia punya inovasi. Sukan ke permainan, dia main ni badminton, menang pingat emas. Contoh pingat emas sukan Olimpik, menang kan. Dia boleh dicalonkan PVC. Penglibatan dalam aktiviti dan program, komitmen kepada tugasan buah waktu pejabat, itu kita boleh calonkan dia kepada senang kata syarat dia ketat lah untuk dapat PVC. Okay, next. Ini pergerakan gaji tahunan. Okay, kriteria yang melayakkan, prestasi yang memuaskan. Tadi yang memuaskan tadi berapa? Apa jadi mantap kan? 75 ke atas. Siapa yang dapat 75 hingga 80, 75 ke atas lah senang kata, dia dapat naik gaji tahunan. Kalau yang grade 19 ataupun grade 1 nanti, dia akan dapat RM100. Kemudian memenuhi tempoh melayakan, maknanya tempoh melayakan tu kalau dia kena tahun bekerja. Kemudian lulus tapisan daftar tertib, maknanya dia tak ada tindakan daftar tertib, tak ada apa masalah, datangan okey apa semua. Kemudian perakuan panel pembangunan semua manusia. Kat sini kita Datuk Bandar, Komisi Tuan Setiausaha, Puan Jabatan Setiausaha dan istrinya Sebab Pusat terima laporan daripada tuan-tuan, daripada Jabatan langkahnya sekian, kedatangannya bagus, komitmen bagus, maka dapatlah cara apa? 75% ke atas tuan-tuan akan dinaikkan gaji PDT tahunan. Kalau dulu 60 ke bawah tak boleh. Yang sekarang 75 ke atas, 75 ke bawah dia tak boleh naik gaji. Okey, dasar baru prestasi campur tempoh yang melayakkan, campur lulusan yang tak melayakkan siapa? Cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji, atau kombinasi berlebih 180 hari. Contoh 6 bulan dia cuti tak bergaji sebab dia nak jaga ayah dia apa semua sakit apa semua, contoh. Lepas tu 30 hari pula dia cuti separuh gaji, lebih 180 hari dia tak dapat kenaikan gaji. Tidak menjalankan tugas jawatan lebih 180 hari ataupun 6 bulan lah, dia tak menjalankan tugas tu. Gagal tapisan daftar tertib sebab ada hukuman daftar tertib, ada ni apa ni tak datang kerja apa semua tu, dia tak dapat naik gaji. Kemudian kombinasi tempoh cuti satu gaji, cuti separuh gaji serta tempoh tidak menjalankan tugas jawatan lebih 180 hari, dia tak dapat pergerakan gaji tahunan PDT. Jadi saya minta tolong supaya semua kita tahun depan semua kita dapat naik gaji PDT. Tak ada seorang pun yang tak dapat naik gaji. Okay, next. Yang ini ialah insentif berdasarkan prestasi. Yang insentif berdasarkan prestasi yang layak dilantik secara tetap hanya pegawai di grade 3, 4, 7 dan 8. Yang baru, siapa yang menolak SSPA dia tak layak. Siapa tu? SPM di grade yang jawatannya grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, yang diploma, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, dia akan dapat 1 KGT di grade semasa. Maksud dia macam ni. Maksud dia markah lebih daripada berapa? 90 kan? 95. 90. Okey, 90. Yang ni gila. 90 ke 95 ni? Yang dapat 1 KGT. 95.
65 kan? 65. Okey, siapa yang markah okey ni? Kumpulan pelaksana yang markah dia lebih daripada 65 yang cemerlang tu tadi, dia dapat 2 kali tau dia gaji. Satu, dia dapat kenaikan gaji tahunan. Kalau satu 100 lah, dia dapat ekstra lagi satu. Itu dia jadi macam setahun tu dapat gaji lah. Tapi nak dapat tu kena kerja nak buat next. Kemajuan kerjaya, kenaikan pangkat secara one off, kenaikan pangkat tanpa kekosongan, peluasan jawatan seksi, laluan pakar bidang khusus, subjek mental expert. Okey, ini untuk PMP ni. Okay, next. Okey, kenaikan pangkat secara one off ditawarkan kepada kumpulan PMP yang berada di grade 9, 10, 12 yang barulah ke satu grade lebih tinggi. Hanya bagi skim perkhidmatan yang kenaikan pangkat tertakluk kepada kekosongan jawatan, perincian pelaksanaan kenaikan pangkat secara one off diterangkan dalam surat edaran DP. Maklumat yang ini surat edaran DP ini kita belum terima lagi. Okey, kita belum terima satu. Tapi bila kita dah terima, ditekankan kepada mana-mana yang PNP yang grade 9, grade 10, grade 12 yang boleh dinaikkan pangkat secara one off, maka kita akan buat permohonan lah kepada DPA. Dia punya syarat mesti menerima option SFPA, memenuhi tempoh sandangan dan masa sesuai pada 30 November, disekat dalam perkhidmatan, mencapai tahap prestasi 85% ke atas 3 tahun berturut-turut, serta bakal pada tahun ketiga sebanyak kuranta 85%. Di berlaku penjawatan bebas daripada puan tertib tentang kata lulus sampai SPRM, bebas daripada sinaran pinjaman nikah dan syarat lain yang ditetapkan oleh lembaga kenaikan pangkat. Next. Ini kenaikan pangkat tak, ini tak ada tempat kita lah. Ini pegawai sains tak ada tempat kita, pengajar tak ada tempat kita, pegawai latihan pun tak ada tempat kita. Jadi saya skipkan. Ini peluasan jawatan grade fleksi sedia ada 41, 44, 48, 52. Untuk SSP yang baru ni grade 9/10, 12, 13, dia akan menunjukkan nanti 9, 10, 12, 13. Dia akan selarikan. Sekarang ni doktor yang macam itu, yang doktor perubatan PJ bilang dia slash 41, 44, 8, 52, 54, slash. Yang ni dia cuba nak buat seperti doktor lah. Khusus bagi pejawatan yang melaksanakan tugas fungsi khusus, yang ni yang merah tu 9, 10, 12, 13, khusus bagi jawatan yang melaksanakan fungsi berikut. Dia kerjanya membualkan dasar, pengajaran dan pembelajaran dan membuat penyelidikan. Siapa yang layak? Grade 9, 10 dan 12. Kaedah naik pangkat di jawatan sama sehingga 4 tahap grade, sehingga 4 lapisan grade terhad di grade 13 jika kekal untuk tujuan pembekalan bakat. Terpakai bagaimana skim perkhidmatan merupakan kenaikan pangkat dengan keputusan jawatan saja. Itu jawatan perlu menapati kesesuaian satu jawatan. Ini dia. Kelulusan tertakluk kepada pertimbangan BPO, bahagian pembangunan organisasi DPA. Ini kena dapat kelulusan dia. Dia dah puas hati justifikasi apa semua, okey, barulah ini layak lah. Next. Laluan bidang pakar subjek matter expert diterapkan kepada pengisyafan melalui kenaikan pangkat secara KUP grade 10, laluan grade 10 Pembangunan Kerjaya, subjek SME 12, subjek matter expert, laluan hakiki 13, laluan hakiki 14, laluan KP sampai besar khas-khas. Keutamaan dia ni dalam bidang, dia ada 7 bidang ditetapkan oleh JPA, iaitu AI, transformasi digital, keselamatan cyber, peralihan tenaga, teknologi makanan, pengurusan bencana dan kewaspadaan negara. Ini kita itulah yang ditentukan oleh pihak JPA. Kumpulan pengurusan dan profesional pelaksana, markah penilaian yang terkini pegawai kurang dari ini exit policy. Senang kata bahasa orang putih exit policy, senang kata dalam bahasa tertentu keluar baris. Kalau dalam bahasa kata baiklah saya kerja lebih begitu lah.
Maksudnya siapa yang pegawai kurang daripada 75%, dia dikendaki kita buat dasar exit polisi ataupun misal. Jadi saya minta tolong supaya semua anggota tolong upkan markah 75% ke atas. Jangan ada yang bawah daripada 75% ke bawah. Kumpulan bersendiri tidak ya. Penawatan pegawai, penawatan pengangkatan kita awal peraturan dibesarkan di bawah ini. Bila markah dia 75% ke bawah, kita buat polisi, kita tamatkan di perkhidmatan di bawah kita pension. Okay, next. Tempoh peralihan pelaksanaan dasar misal LMPT yang kurang 60. Yang baru ni pegawai sedang dalam kantor guna pakai prosedur dasar pemisah eksekusi buat peling bilangan 7 tahun 2015. Okey, ni yang baru. My performance sekarang ni ada yang baru tau. Sekarang ni ada LNPT yang tuan lah, yang SKT yang semua kan. Sekarang ni ada yang baru, namanya ialah My Performance. Okay, saya nak beritahu My Performance ni SUK baru beri taklimat kepada MBJB, iaitu Cik Zila. Dia lah wakil kita. Baru dia hadir, baru dia dengar kuliah ataupun penerangan 3 minggu yang lepas. Jadi nanti kita akan aturkan untuk memberi penerangan mengenai My Performance ini. Nanti kita akan terangkan. Ini cerita baru. Tempat kita, dia semua buat ni tahun 2025. Cik Zila ni baru dengar 3 minggu lepas di Hotel Paragon. Nanti Cik Zila akan terangkan kepada kita semua apa itu My Performance. Next. Lawan dan option kita nak habis ni. Okay, next. Perkhidmatan yang dikekalkan 199 skil campur habis orang ni apa ni. Perkhidmatan taraf pelaikan 11 skil 11 juta. Okey, sekarang ni anggota yang luar, katalah anak sebelah anggota yang baru ni yang nak minta kerja dengan MBJB ataupun minta kerja dengan kerajaan, dia mesti ada sekurang-kurangnya SPM. Kenapa? Kenapa dah pakai PMR? Sebab sekarang PMR pun dah tak ada. Kan? Dah tak ada kan? Penilaian PMR dah tak ada lagi. Jadi atas sebab itu kerajaan dia memasukkan yang siapa-siapa yang masuk kerajaan dia pakai SPM. Dan yang kedua, memang tuan-tuan dan puan orang hebat semua rakyat Malaysia kita ni kata-katanya mempunyai SPM. Ini hebat. Okey, D itu penting. 5 perkhidmatan yang dijumpukan, iaitu pembantu pertanian, juru teknik lanskap, OMP. Ini lama dah kita dah jemput. Kita dah lama dah jemputkan jawatan ni. OMP ni pun dah tak ada lah. Okey, ini next. Okey, ini pasal tawaran murah kan. Okey, saya ringkaskan. Nanti tuan-tuan dan puan dah habis taklimat ni, dekat luar tu ada borang. Ada borang, tuan-tuan, ada borang. Ada borang ni. Borang. Dalam borang tu, tuan-tuan ada 2 kolom. Bersetuju, tidak bersetuju. Tuan-tuan pilih kotak yang mana satu. Bila ini dia. Ini nama siapa nama? Syahril bin Sadi. Ada? Syahril bin Sadi. Syahril bin Sadi, kita tak lagi ada jawatan dia apa. Tuan-tuan Syahril nanti akan buka lah muka surat yang ke-4, yang ke-5, yang ke-6 bukan? Syahril terus sign. Bersetuju atau tak bersetuju? Sign. Lepas tu jangan bawa baliklah orang ni. Saya minta supaya terus kembalikan. Sebab apa? Sebab inilah kita nak buat gaji. Orang kewangan ni dia minta buat gaji cepat. Jadi saya minta tolong supaya 5 hari bulan November. 5 November. Betul. Skim ni sebenarnya tuan-tuan boleh hantar orang pada 30 November. Boleh. Tapi kita nak enter in gaji. Jadi tolong bagi 5 hari bulan pada kita untuk kita berikan maklumat gaji baru kepada bahagian gaji, bahagian Jabatan Kewangan. Jadi tolong 5 hari bulan kalau boleh lepas keluar dari bilik ni
kat luar, tuan-tuan tanda lah. Siapa yang tak bersetuju, yang langsung tak kembalikan borang, kita anggap dia ambil SSM. Ada anggota-anggota kita yang sekarang ni dia berada di dalam tindakan tak tertib. Dia tak datang kerja. Saya dah cakap dengan Encik Zila, awak buat surat pergi rumah dia, mesti ada akuan terima. Dia belum dijatuhkan hukuman. Dia terima ke, dia kena, kita ada bukti penyerahan. Kalau dia tak serahkan pada kita, maka dia kekal SSM. Satu jadi yang ni saya, dia sebenarnya kepada Timur-Timur, tapi saya minta tolong supaya tuan-tuan bagi kepada kita 5 November. Kalau tak nanti Puan Mbak Yai bagi gaji, dia akan calling, cepat, dia lambat ni, aku nak buat cepat. Dia akan cakap gitu. Kita pun yelah, tolong, minta tolong, buat cepat. Okay, next. Dah habis ni rasanya. Dah. Ini dah cerita lah. Siapa yang terima, saya dah cerita tadi, tak setuju perkara dari SSM, apa semua tu. Siapa yang tak terima. Okey, apa jadi siapa yang tak terima skim ni? Satu, dia rugi 15%. Yang kedua apa? Yang kedua, dia pakai gaji lama. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dia kalau nak mau kenaikan pangkat untuk akan datang, secara tak langsung pun dia akan terjebak dalam SSPA. Kalau tak sign pun, aku malas nak sign. Lepas tu tahun depan ada jawatan kenaikan pangkat, dia berjaya, dia pun terjebak dalam SSPA. Termasuk sekali. Next. Habis. Tamat. Ustaz ni buat dalam rekod. Dia rekod mantan 2 minggu lah. Rekod. Okay. Tapi ni betul 30 November, tapi saya minta 5 November. Saya nak uruskan gaji semua kan. Jadi senang, bagian kewangan senang, terus senang. Ini tak payah lah. Ada apa soalan? Ini yang soalan yang nak tanya apa-apa. Anggap semuanya faham lah kan. Ada yang tanya? Macam dah belajar, pencen tak ada kena-mengena. Siapa yang sign ni, kira pencen tak ada kena-mengena. Sama pakai yang lama. Tiada nak tanya? Tanya. Tanya. Ada mikrofon ke? Tanya. Masih dekat? Kalau nak tanya lah. Ada? Ada? Tanya. Testing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Raja bin Kamsari, Jabatan Kejuruteraan Unit UTC. Ini mohon pencerahan. Kita akan sign SSPA ni yang baru. Alhamdulillah lah, kan, syukur gaji naik. Tapi adakah yang time base 13 tahun yang lepas tu, dia dah masuk 14 tahun, 15 tahun, adakah diselaraskan dahulu? Ya, terima kasih. Beri tepukan pada dia soalan yang terbaik. Ini kita tengahkan mana-mana grade yang 14 ke bawah, 14, 11 Ni contoh. Contoh sekarang ni dia berada di tahun yang ke-12. Betul? Tahun depan dia patutnya, ataupun bulan Januari, dia akan genap 13 tahun. Yang grade 11 yang grade 14 ke 14 dengan 11 dia tak. Sebab tadi daripada grade tadi yang grade 11, 14 dia dah upkan kepada grade apa nama, grade 1 ataupun setara sekarang ni grade 19. Itu yang pertama. Untuk yang pembantu takbir ataupun grade 19 yang sedia ada, tahun ni tahun yang ke-12. Februari nanti dia tahun yang ke-13. Dia pun sign SSPA, dia boleh dapat apa nama, time base KUP khas untuk penyandang. Sebab yang 14 tadi kerajaan dah naikkan daripada grade apa nama 11, 14 terus kepada grade 19. Tu jawapannya.
yang tadi yang soalan pertama tu dah jelas kan? Yang soalan pertama tu jelas. Maknanya yang soalan pertama tu yang grade 14 ke bawah, dia tahun ni yang tahun ke-12. Kalau ikut SPCA tak ada ni, tahun yang ke-13 dia naik 14. Tapi siapa yang ambil skim SPCA, dia tak sebab kerajaan dah naikkan 240 tadi. Dia dah setara. Tapi yang grade 19 yang sedia ada, 15 ataupun 36, 29 tu kan, dia carry on. Dia carry on. Okay, harap. Saya pun nak minta pencerahan tentang gaji mengikut kalkulator SSPA pada 1 Januari 2026. Kita lihat kita dah lihat sampai 7%. Jadi pada tahun 2026 itu, sebagai contoh, saya dapat gaji saya kira dalam 4,888.39. Adakah ada perkenaan gaji KTT tahunan bulan April bagi saya, ada akan naik kenaikan gaji sebanyak RM120 bagi kategori saya? Adakah ada atau tak ada? Oh, baguslah soalannya. Beri tepuk tangan pada Terima kasih. Saya lupa nak cakap tadi. Belum saya jawab soalan dia. Yang tadi grade 14 dengan grade 11, dia jadi kepada grade 1. Dan tadi dia punya tarikh pergerakan gaji berubah daripada pasal 1 Disember 2025 1 Disember 2024 dia dah upkan, dari pergerakan gaji berubah kepada bulan Oktober. Selain daripada itu, dia ikut seperti biasa. Yang mana Januari, yang mana April, yang mana Julai, yang mana Oktober. Biasa. Naik seperti biasa. Harap boleh jawab soalan tu. Maknanya harap punya naik gaji itu. Tanya. Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya grade H11 tapi dah 16 tahun. Maknanya dah lebih daripada time base. 3 tahun dah lebih. Adakah kami layak mendapat tunggakan tu dulu selama 3 tahun ni? Dan nanti target grade 14 ni. Bagus. Apa namanya? Abdul Rahman ni apa? Okey. Yang kita macam ni dek. Siapa yang bekerja begini? Siapa yang bekerja 13 tahun ke atas, dia automatik, dengar dia mesti automatik dapat kenaikan grade KUP pada grade 14. Namun, dia berkata namun ni penting ni. Namun bergantung kepada satu, dia punya prestasi. Kedua, dia punya kedatangan. Ketiga, perakuan kejawatan. Saya ambil contoh. Ali dengan Ahmad sama-sama masuk kerja. Contohlah, Ali dengan Ahmad sama-sama masuk kerja. Dia pun jalan 13 tahun. Tapi tiba-tiba Ali dapat 13 tahun. Ahmad tak dapat sebab semasa 13 tahun tu, dia ataupun 3 tahun yang terakhir tu Purata Markah, dia tak mencapai tahap 1. Nombor 2, perakuan ketua jawatan. Ketua jawatan kata kedatangan dia tak okey, apa sebagainya, betul. Maknanya apa? Maknanya kalau yang apa nama tadi, yang 13, 14, bulan 16 tu, kalau berlaku macam itu, mesti ada sebab-sebab tertentu. Namun begitu, kalau siapa yang sekolah ni yang bertanya tadi tengok telah dia pergi ke sumber manusia, tanya dengan sumber manusia, kenapa aku dah 16 tahun tapi tak dapat. Jadi sumber manusia berkata, minta maaf lah sebab waktu markah ni 3 tahun ke belakang belum. Contohnya begitulah. Jadi tolong percakapkan. Itu contohlah, saya beri contoh. Ataupun kedatangan ataupun apa lah. Contoh.
Salimah nak jawab. Untuk Cik Rekaman, seingat saya Tuan ambil option kalantik daripada kepada pembantu operasi pada bulan 7 2019. Jadi untuk 13 tahun tu kita mulai tarikh tersebut. Jadi bukannya dah 16 tahun lah. Itu dalam rekod kita lah. Kalau Minta maaf Puan Salimah, saya tak sign option pembantu operasi. Saya pemandu kenderaan ada 5 orang saja dalam majlis bandaraya ni. Pemandu kenderaan yang tak sign pembantu operasi. kalau macam tu maksudnya yang Cik Adil jelaskan tu berkaitan lah. Kalau tuan tak ambil pembantu operasi sebagaimana pemandu-pemandu di Jabatan Pentadbiran, di bahagian pentadbiran. Seingat saya memang ada 5, Zulkifli, Ragil, ada 5 orang lah seingat saya yang tak ambil. Saya sendiri tak ambil. Ada seorang lagi? Kalau tak ada, ada mana? Ada. Saya boleh tambahkan. Boleh. Okey, sekali lagi saya nak minta tolong kepada tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan adalah orang yang terbaik dalam MDB. Sebab itulah MDB sentiasa dapat menang. Memang terbaik. Tuan-tuan memang terbaik. Yang kedua, saya nak minta tolong supaya pergi ke kaunter, kalau boleh teruslah buat keputusan. Selawat 3 kali, alhamdulillah CPH dapat 15%. Jangan ketiga, orang tu kembalikan sebelum 5 hari bulan. Kalau boleh, hari ini juga kembalikan. Saya minta maaf, apa yang baik daripada Allah, apa yang tak baik adalah daripada kelemahan dan kejahilan diri saya. Sekian, wabillahi taufiq